Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah Dr. Tajul Rosli bin Syuib dan rakan-rakan sekalian. Kali ini saya Nur Hidayah binti Muhammad Mustafa bersama-sama Nurul Hadirah binti Masuti akan membentangkan tajuk 7. Dengan subtopik yang pertama iaitu berkeperluan dalam risiko pendidikan. Risiko yang pertama yang dihadapi oleh murid berkeperluan ialah rancangan pengajaran. Rancangan pengajaran sekolah dilaksanakan bagi pelajar sederhana dan cerdik. Hal ini menyebabkan murid-murid kategori berkeperluan berisiko untuk tercicir daripada mengikuti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Risiko yang kedua ialah aktiviti sekolah. Murid-murid kategori berkeperluan mempunyai limitasi dalam menyertai aktiviti sekolah. Contohnya ialah dari segi aktiviti sukan. Murid berkeperluan biasanya tidak dapat menyertai aktiviti dalam kategori yang sama dengan murid-murid biasa. Contohnya dari segi aktiviti lumba lari, lompat jauh dan sebagainya. Seterusnya, murid-murid berkeperluan berhadapan juga dengan risiko emosi terganggu. Murid yang bermasalah pembelajaran cenderung untuk berasa kecewa dan rendah diri. Hal ini disebabkan mereka sering berhadapan dengan kesukaran untuk memahami dan mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan risiko yang terakhir ialah konsep kendiri rendah. Murid percaya dirinya tidak mampu berjaya dan cita-citanya tidak diendahkan. Situasi ini membawa kesan kepada kepercayaan terhadap dirinya bahawa dia akan gagal dalam hidupnya. Oleh itu, beberapa strategi guru perlu dilaksanakan bagi mengekang risiko-risiko pendidikan daripada terus berlaku terhadap murid berkeperluan. Strategi yang pertama, guru mewujudkan suasana pembelajaran bersesuaian dengan murid. Hal ini boleh dilaksanakan melalui aplikasi teori Thorndike. Teori ini melibatkan 3 hukum iaitu hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan dan akibat. Bagi hukum kesediaan, guru menyediakan objektif pembelajaran yang sesuai dengan tahap murid. Bagi hukum latihan, aktiviti latih tubi perlulah diperbanyak bagi meningkatkan daya ingatan murid. Dan hukum kesan pula melibatkan guru memberikan peneguhan seperti kata-kata pujian atau hadiah yang bersesuaian dengan murid. Strategi berikutnya, guru bersedia memberikan pertolongan apabila murid memerlukan. Sebelum melaksanakan aktiviti, guru atau murid bolehlah dijadikan role model. Hal ini membantu murid berkeperluan mendapat gambaran tentang aktiviti yang akan dilaksanakan. Situasi ini sangat bertepatan dengan teori sosial Albert Bandura yang mana pembelajaran berlaku melalui peniruan. Jika perlu, guru boleh menggunakan bahasa isyarat untuk membantu murid yang bermasalah seperti pendengaran atau bisu. Bagi strategi yang ketiga, guru meraihkan kepelbagaian kecerdasan murid. Situasi ini sangat bertepatan dengan teori kecerdasan pelbagai Gardner dan teori kecerdasan hierarkik Robert Sternberg. Teori ini menekankan pentaksiran tidak hanya tertumpu kepada analitikal tetapi juga melibatkan kecerdasan kreatif dan praktikal. Oleh itu, kepelbagaian kecerdasan dapat diraihkan dan murid tidak lagi berasa terpinggir. Strategi yang terakhir, guru menekankan aspek motivasi murid. Fokus pengajaran guru ialah terhadap murid dan bukannya subjek. Oleh itu, guru perlulah memberi peneguhan kepada murid bagi meningkatkan motivasi murid. Hasilnya, keseronokan belajar dapat dicapai oleh murid berkeperluan dan murid akan berasa dihargai. Sebagai rumusan, guru adalah kunci kepada murid berkeperluan untuk terus berasa dihargai. Oleh itu, guru haruslah sabar dalam mendidik mereka.
Sekian, terima kasih.